Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. Bidang Jawi, tajuk Wawasan Negaraku. Unit 1, Sains dan Teknologi. Jadi saya harap murid-murid semua telah pun bersedia dengan buku, buku teks, buku tulis, juga alat tulis. Baiklah murid-murid, sebelum tu saya nak bagi tahu juga, pelajaran kita ini adalah di dalam buku teks dan muka surat 51. Ya, sebelum kita meneruskan pelajaran kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab, Al-Fatihah dan seterusnya, berdoa supaya Allah memberikan kemudahan untuk kita terus belajar dan menuntut ilmu. Jom. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakanlah ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah murid-murid. Kita teruskan lagi pembelajaran kita. Mari kita tengok apa ada kat sini ya. Mesti kamu tahu apa ni. Okey, kita tengok seterusnya. Ya. Apa ni murid-murid? Ini ialah apa dia? Siapa boleh teka? Ini ialah wajiblah tahu. Ini adalah apa dia? Apa dia tak nak keluar? Ya, ini adalah kamera. Yang ini pula komputer. Dan yang seterusnya ialah mikrofon.
Kita biasa jumpa benda-benda ni kan. Peralatan ini biasa kita jumpa. Dan perkataan-perkataan ini pun biasa kita jumpa. Jadi murid-murid, mesti kamu dah tahu kan? Hari ini kita akan belajar perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Bagus. Jadi mari kita ke slide yang seterusnya. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, mari kita tengok apakah yang Ustazah nak murid-murid dapat pada hari ini. Okey? Bukan Ustazah nak saja, mesti kamu pun ingin mencapai sesuatu di akhir pembelajaran kita nanti. Jadi, di akhir pembelajaran nanti, Ustazah harap murid-murid semua akan dapat yang pertama membaca perkataan pinjaman bahasa Inggeris, maaf tertinggal bahasa Inggeris Ustazah, dengan betul. Membaca perkataan pinjaman bahasa Inggeris dengan betul. Kedua, menulis semula perkataan pinjaman bahasa Inggeris dengan betul. Dan yang ketiga, menjawikan perkataan pinjaman bahasa Inggeris dengan betul. Nampak macam senang je kan? Mari kita tengok betapa. Tapi sebenarnya senang je kalau kita tahu teknik. Teknik dia kan? Okey, jom kita mulakan pengembaraan ilmu kita pada hari ini. Jom. Baiklah murid-murid. Dalam kehidupan kita hari ini, kita telah menjalani transformasi. Itulah tajuk kita pada hari ini, iaitu sains dan teknologi. Dan di dalam buku teks kamu akan nampak perkataan ini. Transformasi dunia kini. Transformasi dunia kini. Dan kita akan jumpa perkataan-perkataan di dalam bahasa Inggeris yang maksudnya perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, mari kita tengok satu persatu. Mari kita tengok satu persatu. Baiklah murid-murid, yang pertama, apakah transformasi dunia kini yang berlaku kepada dunia kita ni? Apakah perubahan yang telah berlaku? Contoh yang pertama ialah mikrobiologi. Sebut betul-betul. Mikrobiologi. Sekali lagi. Mikrobiologi. Mikrobiologi ataupun penyelidikan mikrobiologi makanan. Apa dia tu Okey, nanti kita tengok satu persatu. Yang kedua pula ialah teknik Haifer. Teknik Haifer. Okey, macam pelik je kan? Kalau siapa yang tak pernah dengar, memang pelik. Jadi, insya-Allah sekejap lagi kita akan tengok. Okay, kita ulang sekali lagi. Teknik Haifer. Okey, yang ketiga, perkataan yang ketiga ialah lingkungan pembelajaran virtual. Lingkungan pembelajaran virtual. Virtual. Nak sebut pun payah virtual. Okey, virtual. Okey, bagus murid-murid. Sebut dengan betul. Dan yang keempat ialah automasi. Apa dia?
automasi. Perkataannya ialah automasi. Dan yang kelima, apa dia? Aero angkasa. Aero angkasa. Okey, kita ada 5 perkataan yang akan kita tengok. Bagaimana ejaan dia? Okey, bagaimana cara mengejanya di dalam tulisan Jawi? Okey, mari kita pergi satu persatu. Kita lihat dulu apakah makna perkataan yang kita pelajari pada hari ini. Jom kita tengok. Baiklah murid-murid, mikrobiologi merupakan bidang sains yang berkenaan dengan kajian organisma hidup yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar seperti bakteria, protozoa, parasit, virus dan fungi. Ia hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop yang membesarkan objek. Itulah dia kan. Mikrobiologi. Penyelidikan mikrobiologi makanan. Jadi dari macam-macam lah yang dihasilkan. Benda yang kecil-kecil. Yang kita tak dapat lihat dengan mata kasar. Baik. Kita lihat yang kedua pula. Teknik Haifer. Teknik Haifer. Haifer adalah makanan yang ditapai menggunakan probiotik dan pelengkap makanan. Mudah disimpan dan tahan lama, iaitu antara 8 bulan hingga 1 tahun. Haifer adalah teknologi makanan fermentasi. Fermentasi makanan. Penyelesaian dalam menyediakan makanan ternakan ketika musim kemarau. Sehingga Haifer dapat mempermudah penternak dari segi memberi makanan untuk ternakan mereka dan juga dapat mengurangi biaya tenaga kerja dalam merawat haiwan ternakan di dalam kandang. Maknanya fermentasi ini ialah penapaian. Fermentasi makanan. Kalau saya silap, sila betulkan ya. Okey, jadi menggantikan teknologi ataupun teknik Haifer ini menggantikan haiwan ni kan selalu makan rumput. Jadi bila ada satu teknik ataupun sebelum ini mungkin berlaku kemarau kan. Jadi rumput tak ada. Jadi para petani ini memikirkan macam mana untuk menghasilkan makanan ketika musim kemarau, maka terjadilah teknik Haifer. Wallahu a'lam. Okey. Seterusnya kita tengok perkataan virtual. Virtual. Virtual ialah maya. Maya. Proses pendidikan jarak jauh. Lingkaran pembelajaran virtual. Sebagai contoh, guru-guru boleh mengajar, menjalankan ujian dan menyemak kerja sekolah secara virtual ataupun secara maya. Manakala pelajar boleh menghantar kerja sekolah dan melihat markah melalui VLE. Sebelum ni kita gunakan VLE Frog tu. Sekarang kita guna Google Classroom. Baik, ibu bapa boleh berinteraksi dengan guru-guru dan pihak sekolah boleh mengemas kini kalender sekolah dan memaparkan notis melalui internet.
VLE boleh diakses pada bila-bila masa di mana saja adanya capaian internet. Dah tahu dah. Ya ni contoh ni kelas virtual ustazah dengan anak murid ustazah ya. Ini mesyuarat guru-guru. Okey. Seterusnya kita tengok perkataan automasi. Apa automasi ni merupakan sistem pelaksanaan tugas yang menggunakan mesin secara automatik yang pada keseluruhannya membolehkan pelbagai tugas dan proses kerja dilakukan dengan sedikit sahaja atau tidak sama sekali memerlukan tenaga manusia. Pada tahun contoh ayat pada tahun 1980-an, bank memberi penekanan terhadap penggunaan komputer dan automasi. Penggunaan mesin secara automatik. Kemudian ayat yang kedua, mengautomasikan, menjadikan sesuatu berjalan secara automasi ataupun automatik. Okey, ayat dia, kumpulan itu berusaha untuk mengautomasikan sistem pengeluaran yang ada. Dan yang ketiga, pengautomasian, perihal atau proses mengautomasikan. Okey. Nanti kita baca lagi supaya kita lebih faham. Inilah contohnya. Semua robot yang kerjakan, buat kereta, buat apa lagi, macam-macam. Yang ni robot di dalam telefon. Macam-macam lah. Okey, seterusnya kita tengok perkataan aero angkasa. Apakah itu aero angkasa? Aero angkasa terdiri daripada cabang teknologi dan industri berkenaan dengan penerbangan angkasa. Nampak ni? Angkasawan ada. Ni apa ni? Roket ke apa ni kan? Berada di angkasa. Yang ini pula satelit. Okey, itulah antara perkara yang dapat kita lihat pada aero angkasa. Okey? Baiklah murid-murid. Mari kita lihat macam mana kita nak eja aero angkasa. Okey, ada beberapa kaedah ataupun beberapa cara yang perlu kita ikut untuk yang disarankanlah kan untuk kita gunakan dalam kita mengeja jawi. Ya. Baik. Yang pertama, kenal pasti suku kata. Kenal pasti suku kata. Okey, iaitu ero angkasa. Ero angkasa. Kemudian kita potong huruf vokal yang tidak perlu. Okey, di sini ada e, i, alif, ya, e. Ada tak? Okey. Saya rasa di sini tiada. Ada satu. Sin, alif. Ni yang Ustazah letakkan tanda no entry. Tanda no entry ni ialah potong huruf vokal yang tidak perlu. Kita potong huruf ni. Jadilah dia. Kita buangkan huruf alif kat sini. Jadilah dia ero angkasa. Tanpa alif di hujung. Beginilah cara kita menulisnya yang sebenar. Okey? Okey, saya harap murid-murid dapat faham ya. Padanan huruf ni maksudnya apa yang ketiga? Padanan huruf ialah ni adalah huruf alif. I adalah huruf ya. Kita padankanlah. Kita padankan.
R, Ra, O, Waw, E, Alif, N, G. Kalau mengikut satu kad dalil, ya, ada ustazah yang mencipta kad dalil. Dia dah siap-siap dah. Ataupun kita tengok dalam buku Kem Cemerlang Jawi. Dalam buku-buku Jawi dia ada beri NG. Dia guna huruf nga. Kemudian kaf untuk K. Alif untuk A. S untuk sin. Dan E untuk alif. Kemudian yang terakhir kita sambungkan huruf. Mana yang boleh disambung, kita sambung. Alif dengan ya tak boleh. Ya dengan ra boleh. Ra dengan waw dengan alif dengan nga tak boleh. Nga dengan kaf. Kalau ustazah ajar di kelas kan. Okey, kat sini kamu letak tanda tolak. Kenapa letak tolak? Sebab tak boleh bersambung. Di sini letak ya dengan ra, letak tambah. Letak tanda tambah. Okey, dan seterusnya. Okey, murid-murid. Kita tengok perkataan yang seterusnya. Ialah mikrobiologi. Mikrobiologi. Mula-mula kenal pasti suku kata. Mikrobiologi. Kemudian kita potong huruf vokal yang tidak perlu. Sekiranya tak ada, tak perlulah kita teruskan sahaja. Kaedah yang ketiga iaitu padanan huruf. Kita padankan. M adalah mim. I adalah ya. K adalah kaf. Dan seterusnya sehinggalah huruf ya. Dah dapat padanan huruf? Kita sambungkan pula huruf. Macam tadi juga. Yang boleh disambung, kita letak tanda tambah. 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 Tolak. Ra dengan waw tolak. Waw dengan ba. Tolak. Ba dengan ya. Tambah. Ya dengan waw. Tambah. Waw dengan lam. Nahi. Tolak. Lam dengan waw. Tambah. Waw dengan ga. Tolak. Ga dengan ya. Tambah. Okey. So, kita sambungkan menjadi perkataan. Ya. Okey, saya harap murid-murid dapat menulis ya dengan cara yang betul. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama perhatikan. Okey, seterusnya teknik haifa. Ya, teknik haifa. Okey. Macam tadi juga, kaedahnya ialah kenal pasti suku kata. Suku kata pertama, tek. Kedua, nik. Ketiga, hai. Keempat, fe. Kemudian kita potonglah, ada tak? Huruf vokal yang tidak perlu, ada. Di sini ya, F, I, R. Huruf huruf I ni. Di dalam tulisan Jawi ada kaedah dia kan. Nanti kita semak balik. Cuba murid-murid semak balik. Kenapa huruf vokal ini digugurkan? Ya. Jadi yang Ustazah letak tanda no entry ini ialah sebab dia digugurkan. Jadi tag. Cara yang ketiga, kaedah yang ketiga ialah padanan huruf. Kita letakkan pula T. Huruf Jawi dia ta. Ya, sehinggalah habis kan. Padankan, kemudian kita sambungkan. Yang dibuang, yang digugurkan tidak perlu diletakkan. Okey? Yang digugurkan taklah digugurkan. Jangan ditulis. No. Okey? Tak boleh tulis. Jadi kita tulis tek
Ni. Okey. Hai. Sengkang ni jangan lupa. Fer. Tanpa huruf yang digugurkan tadi. Tahniah anak-anak murid semua. Okey, seterusnya mari kita tengok perkataan virtual. Virtual. Ke virtual. Virtual. Okey, yang pertama. Kenal pasti suku kata. Kita pun warnakan, letak warna yang sama. Saya dah letak virtual. Ya. Kaedah yang kedua, ada tak potong huruf vokal yang tidak perlu? Ada tak murid-murid? Ya, ada. Lihat pada huruf I ni yang Ustazah letakkan tanda no entry. Dilarang masuk. Jadi huruf I perlu digugurkan. Padanan huruf yang ketiga, mari kita letakkan. V, huruf va. I, huruf ya. Kita letakkan sini tanda dilarang masuk. R, huruf ro. Ta, huruf T. Waw, huruf U. E, huruf alif. Dan L, huruf lam. Seterusnya kita sambungkan. Macam biasa. Va dengan ro menolak. Ro dengan ta menolak juga. Menolak tu maksudnya letaklah tanda tolak. Maknanya mereka tidak boleh disambungkan. Ta dengan waw. Ini bagus, menarik. Boleh jadi kawan. Jadi kita sambungkan. Waw dengan alif letak tanda tolak. Dan alif dengan lam juga tolak. Jadi beginilah tulisan dia. Ro, ta, waw, alif, lam. Virtual. Boleh murid-murid? Dah semakin faham insya-Allah. Ya. Okey. Nanti sambil belajar dengan Ustazah, sambil kamu tulis di dalam buku tulis. Ya. Baik. Seterusnya, perkataan automasi. Kita kenal pasti dulu suku kata. Automasi. Automasi. Baiklah, automasi. Kita potong huruf vokal yang tidak perlu. Adakah? Tiada. Seterusnya kita padankan huruf. A sama dengan alif. Au. Alif. Kemudian letak pula hamzah. Au. You. Waw. To. Ta. Waw. To. Ma. Mim. Alif. Ma. Si. Sin. Ya. Si. Kemudian kita dah padankan. Sambung pula huruf dia. Kita sambung. Sambungkan mana yang boleh disambung. Huruf-huruf sombong. Huruf-huruf sombong tu yang tak boleh disambung. Kan macam pantun. Au. Semua tidak boleh disambungkan. To, ta dengan waw boleh disambung. Kita letak tanda tambah dekat sini. Waw dengan mim tak boleh. Mim dengan alif boleh. Mim dengan alif. Alif dengan sin. Nehi, nehi, nehi. Sin dengan ya. Boleh disambungkan. Jadi ingat step dia murid-murid. Ingat. Jangan lupa. Okey, seterusnya mari kita tengok. Transformasi. Transformasi. Yang pertama. Kenal pasti suku kata. Suku kata yang pertama ialah trans. Yang kedua ialah for. Yang ketiga ialah ma. Dan yang keempat si. Transformasi. Cara kedua. Potong huruf vokal yang tidak perlu. Adakah tidak? Potong. Contohnya.
huruf A di sini yang Ustazah dah letakkan tanda dilarang masuk. Kita letakkan dulu. Kemudian kita padankan huruf T sama dengan ta, R dengan ro macam biasa sehinggalah habis. Okey. Seterusnya kita sambung huruf tadi. Mana yang digugurkan tu kita jangan bawa, jangan tulis. Abaikan dia. Okey, kita padankan, kita sambungkan. Ta dengan ro tambah. Tambah tu maksud dia apa? Boleh disambung. Ro, alif ni abaikan, ro dengan nun tidak boleh bersambung, tolak. Nun dengan sin, sambung. Nun dengan sin, tambah. Sin dengan fa, tambah. Fa dengan waw, tambah. Waw dengan ro, nehi. Nehi tu apa? Tolak. Ro dengan mim, tolak. Mim dengan alif, tambah. Alif dengan sin, tolak. Sin dengan ya, tambah. Jadi dapatlah kita ejaan dia. Yang boleh ditambah, kita sambungkan. Yang tak boleh tambah, kita jangan sambungkan. Okey, jadi dapatlah ejaan sebenar transformasi. Okey, murid-murid. Sekiranya laju penerangan Ustazah, nanti kamu boleh ulang balik. Ulang tengok ya. Okey. Seterusnya, perkataan sains. 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 Kenal pasti suku kata. Sains. Jadi, yang kedua potong. Huruf vokal yang tidak perlu. Ada tak? Tiada. Padanan huruf, kita padankan. S dengan sin. A dengan alif. I dengan hamzah ya. N dengan nun. Sin dengan S. Jadi, bila dah padankan yang keempat, kita sambung. Kita sambung huruf. Kita sambungkan. Sin dengan alif. Tambah. Alif dengan hamzah. Tolak. Hamzah dengan ya. Tolak. Ya dengan nun. Tambah. Sin di hujung ini memang tak boleh ditambah. Walaupun dia sebenarnya boleh ditambah. Ini adalah special. Istimewa. Kerana perkataan dia ada kaedah dia. Sains ni. Dia mesti asingkan daripada kawan-kawan dia. Maka jadilah perkataan sains ini begini, sin ni di hujungnya tidak disambung. Ada juga perkataan lain yang sama dengan sains. Contohnya teks. Buku teks. Teks tu ya. Nanti cuba murid-murid cari lagi perkataan yang sama seperti sains, teks. Cuba senaraikan dan tunjuk kepada Ustazah. Bagus. Baiklah murid-murid. Sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana telah mengikuti pelajaran kita pada hari ini dari mula sehingga ke akhirnya. Semoga segala apa yang kita pelajari dapat semoga apa yang kita pelajari akan melekat di hati sanubari kita dan dapat diingati dengan sebaiknya ya. Okey. Ustazah harap murid-murid terus bersemangat untuk belajar. Sekian dulu dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.